despite many of these towns and villages being a short drive or walking distance from Gaza. Israel actually went on to occupy Gaza in 1967, imposed military rule on the people who lived there, and gave part of its territory to Israeli settlers. In the early 90s, it imposed a closure policy on Gaza. Went on to occupy Palestinians there could no longer leave without a time-restricted, hard-to-get permit, and Palestinians from other areas were restricted from visiting Gaza as well. But it was in 2006 when things got really bad. Israel had pulled its soldiers and settlers out of Gaza the year before, while still controlling the borders, the airspace, and the economy. The Palestinian group Hamas, which has a military wing that fights the Israeli occupation, won Palestinian elections and took over Gaza. In response, Israel took its policies to the next level. The only power plant was bombed. Travel was banned. Most imports and exports were blocked, forcing most of Gaza's factories to shut down. Fishermen couldn't fish beyond a very limited area. Supplies of fuel and electricity were reduced so much that people converted their cars to run on cooking oil. Even medical supplies were restricted. The Israeli government decided how much food would be let in by calculating how many calories everyone in Gaza would get. As a government advisor at the time said, the idea is to put the Palestinians on a diet, but not make them die of hunger. These policies crushed Gaza's economy. It now has the highest unemployment rate in the world, and more than half the people live under the poverty line. Even materials to build infrastructure like sewage treatment plants have been held back, so raw sewage is pumped into the sea. In 2012, the United Nations said that if things didn't get better, Gaza would be unlivable by 2020. Instead, things got even worse. There have been several major military assaults by Israel on Gaza. Israel says the goal of these assaults is to limit Hamas's ability to fight. Thousands of civilians have been killed, and tens of thousands of homes destroyed in these assaults. Israeli officials call it mowing the lawn. But even when the assaults stop, supplies to rebuild are often prevented by Israel from entering the territory. Meanwhile, the Egyptian government is a close ally of the Israeli government and has long helped maintain the siege. Its border with Gaza has often been closed as well. When the border does open, only a few hundred people are allowed in or out. For a while, Gazans built a tunnel economy under that border, smuggling in everything from urgently needed supplies to weapons to even fast food from Egypt. But the Egyptian government eventually flooded many of the tunnels and even destroyed one of its own border towns to cut off these supplies. About half of Gaza's population are children, meaning they've only ever known life under this blockade. They've never known a full day with electricity. They know when the bombing starts, there's nowhere for them to flee. They know that when they get older, they're probably not going to find work. They likely will not be able to leave Gaza or even meet Palestinians from other parts of their country. They know what it's like living in the world's biggest prison. I'm living with my grandparents, I'm living with my cousins and my brothers. And I can't explain to you how noisy these kids are and how full of life they are and how they, just run around and fight all the time. But right now, even if someone raises their voice just a little bit, all of us are getting so stressed by the noises. If someone closes the door in a certain way, all of us are so sensitive to the sound. And even when cars pass by like our streets, we think that it's a rocket. So I believe that there are psychological effects of what is happening and what we're witnessing right now. And this is all happening to me, and I haven't yet experienced losing one of my family members or friends. Until now, I haven't faced that. So I can't even imagine what it feels like for the people who lost their homes, who lost their loved ones. We are dead, but our death is put on pause. That's what we with her family, like her mom and stuff. Oh my God, I need to go. My neighborhood is evacuating, so my mom just said that I need to evacuate now. So I'm so sorry. Stay safe.
سلمى من غزة. هاي خلصت الحرب وما قدر الاحتلال الإسرائيلي يهزمنا. اليوم رسالتي من هذا المكان، عارفين شو كان هان استشهد 42 إنسان، من بينهم أطفال ونساء وأطباء. هان كان بيت حلو كتير، دمروا الاحتلال والناس ميتين. الاحتلال قتل في هذه الحرب 66 طفل، وكان ممكن أكون أنا من بينهم شهيدة، لأنه كل أطفال غزة كانوا تحت هذا القصف الإسرائيلي. شو ذنبهم يموتوا الأطفال وهم نايمين في بيوتهم؟ الاحتلال بفكرنا بجرائمه، بدنا نستسلم. بعد 11 يوم ما قدر الاحتلال يهزمنا، وهي غزة انتصرت. غزة اللي دمرها الاحتلال رح نعمرها ونبنيها وترجع حلوة زي ما كانت. رح نعمر بيوتها، نبني الأبراج والمصانع والمدارس، وزي كل حرب بنطلع منها أقوى لأن أصحاب حق. وغزة رح تضل شوكة بحلق الاحتلال. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada abang-abang saya, abang senior daripada Kolej Melayu Pulau Kangsa, Prof. Dr. Nazari Ismail, batch 78, dan juga Prof. Dr. Tengku Syahrum, batch 76. Untuk yang menonton di FB Live Boon Talk Show, Boon Talk Show ni dia berkolaborasi dengan Inspiring Future Leaders daripada Mako Division. This is the first yang kita buat. The first one was done I think last year. Okay, pada hari ini kita akan bincangkan mengenai Palestin, lebih spesifik kepada BDS dan juga Aqsa Sharif. Basically apa yang aktiviti atau pengorbanan ataupun pertolongan yang telah dibuat oleh dua badan NGO ni untuk Palestin. Jadi kita punya topik perbincangan lebih menjurus ke arah itu, dan dia lebih bersifat santai, boleh bertanya soalan dan kita boleh berdiskus. Okey, yang pertamanya saya ingin kenalkan sedikit kita punya tetamu pada hari ini. Yang pertamanya Prof. Dr. Tengku Syahrum. Beliau merupakan pengarah Pusat Pembelajaran Digital dan Multimedia di UNISAL. Sekarang saya difahamkan beliau tengah in between. Beliau merupakan penceramah yang lazim untuk isu Palestin, untuk Aqsa Sharif, MyCare dan juga PACE. Bermula menjalankan aktiviti kutipan dana untuk Palestin. Saya difahamkan berkaitan Palestin sejak daripada tahun 2004 lagi. Fellow Kanan Pendidikan Palestine Center of Excellence ataupun PACE untuk Aqsa Sharif. Beliau juga telah menyertai pelbagai misi kemanusiaan, antara yang terakhir adalah misi bantuan kemanusiaan ke Gaza, Aqsa to Gaza Aid. Dia ada series yang I think Aqsa Sharif telah pergi pada bulan Ramadan dan Syawal 2012. Jadi sempat beraya di Gaza, Prof. Okey, yang keduanya kita punya tetamu yang tidak asing lagi, Prof. Dr. Muhammad Nazari Ismail. Beliau bertugas di Jabatan Dasar dan Strategi Perniagaan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya. Sekarang beliau merupakan pengerusi dua NGO, Palestinian Progressive Association Malaysia dan Boycott, Divestment and Sanction. This is basically BDS Malaysia, dan pernah menjadi peserta Freedom Flotilla boat to Gaza pada tahun 2018. Itu antara pengalaman beliau sendiri. Beliau juga merupakan Exco, Movement of Monetary Justice. I know what your post there, but I interviewed him last year. So welcome to the show. Apa khabar Prof. Tengku Syahrum? Okay. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Prof. Nazari, okay ke apa khabar hari ini? Alhamdulillah, terima kasih for having me. Okay, of course satu benda bila kita nak buat talk pasal Palestin, satu benda mungkin orang akan tanya, dah banyak sangat talk Palestin. Kebetulan semalam saya dengar satu talk Nadir yang ada rakyat Malaysia yang ada di Gaza.
saya memang nak cuba dapatkan dia juga, tapi bila saya dengar dalam kata tak sampai sebulan daripada tarikh yang dah habis genjatan senjata tu sampai saya rasa 2 minggu lepas, dia kata itu kali yang ke-95 dia cakap pasal Gaza. So rasa wow, padahal masa saya tanya pun dia tak berapa nak jawab. So dah terlalu banyak antara dia menolong orang dan juga membuatkan talk. Tapi saya buat juga the reason being mungkin saya tahu pasal isu Palestin Gaza ni mungkin daripada kecil lagi lah, daripada mungkin 1982, 1986 masa sekolah rendah kita saya dengar pasal nasyid Sabra dan Syatila bila camp tu. Jadi kita nyanyi nasyid. Memang orang Malaysia selalu Palestin kita tahu memang dekat di hati kita lah. Jadi tapi saya tahu saya even selepas 30 tahun tu saya tak betul-betul faham until last 2 week kenapa saya betul-betul perlu tolong dan kenapa saya perlu buatkan. Mungkin termasuk juga saya cakap dengan Prof Nazari, kenapa kita nak buat dengan kita kecil je, kita dah buat sampai ke UN tak boleh buat. Dia ada veto, ada apa kan, nak lawan dengan Israel, kita lawan dengan US, macam why should we do something macam, of course kita tolong, tapi kenapa kita nak tolong lagi macam itu satu-satu persoalan saya rasa yang agak penting untuk orang yang luar sana. Saya rasa ramai yang tahu Superguard macam Islam, ramai orang tahu, tapi belum tentu dia faham. Saya ada 2 benda persoalan yang saya rasa yang besar, yang kali ni pada saya nak lebihkan mereka faham kenapa kita buat apa yang kita buat. Kalau saya rasa mereka faham benda tu, saya rasa benda tu dah cukup. Baiklah, mungkin sedikit sebanyak saya buka terus kepada Prof Nazari. Sebenarnya Prof Nazari pun saya cakap last week saya ada buat satu talk pasal Palestin. Saya nak tanya dia pasal BDS. Saya memang suka sikit pasal BDS. Dia kata dia nak buat, why don't we contribute today? Just buat for Malay College punya audience. Saya kata okay, I give it to you since then nak. Sebab cuma I nak kalau boleh ada seorang lagi lah, so we can have a discussion. So Prof Nazari mencadangkan Dr. Tengku. So how this thing started from last week. Cuma last week punya I buat pasal Palestin, apa yang saya boleh bantu. Saya nak cuba bukakan dia punya discussion tu lebih kepada orang bukan Islam di Malaysia lah. Saya bawa Jason Leong dan juga Dr. Bala. Sebab I think in Malaysian context yang kita nampak isu Palestin ni lebih kepada isu antara Islam dengan Yahudi. So it's very narrow-minded. Sebenarnya di luar sana dengan apa Prof Nazari dah buat, benda lebih berbentuk global. Mungkin ramai lagi orang bukan Islam sekarang dah tolong daripada orang Islam sendiri. Jadi saya bagikan pada Prof Nazari, mungkin boleh start sikit lah kenapa kita kena teruskan public advocacy pasal Palestin. Over to you Prof. Dua Prof lah, Prof Nazari. Artinya kan rasa Dr. T dulu, dia senior saya kan. Oh dia senior? Tak apa, dia orang muda tu. Kita bagi orang muda dulu, tak apa. Okey. Jadi pertama kepada penonton semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara Rebun dan juga Profesor Tengku. Jadi soalannya ialah kenapa soalannya ialah kenapa kita patut terlibat dengan usaha membantu orang Palestin. Jadi sebenarnya kita boleh tengok daripada isu kemanusiaan dan juga sebagai seorang Islam. Kalau isu kemanusiaan, apa yang berlaku di Palestin adalah satu kezaliman yang telah bermula semenjak daripada, kalau ikut sejarahnya, sebelum Perang Dunia Pertama lagi sebenarnya, orang-orang Zionis datang ke Palestin, tapi selepas itu sebelum Perang Dunia Kedua dengan bantuan kerajaan British, mereka telah merampas tanah-tanah orang Palestin dan juga membunuh mereka, dan banyaklah kezaliman telah berlaku. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi dari segi kemanusiaan itu satu kezaliman. Kezaliman yang memuncak pada tahun 1948 apabila hampir 800,000 rakyat Palestin telah diusir keluar. Kampung-kampung halaman mereka diserang dan berlakunya genocide seperti di perkampungan Deir Yassin, massacre lah, dan beberapa kampung lain. Dan yang lain tu hampir 800,000 terpaksa berpindah ke tempat lain untuk selamat. Ada yang masuk ke Gaza, kita tengok tadi, yang short clip tadi, ada yang pergi ke Lebanon, ada yang pergi ke Jordan dan tempat lain.
hampir 800, ada kata 750,000 telah terpaksa meninggalkan kampung mereka untuk selamat, dan mereka sehingga hari ini tidak dapat pulang ke rumah mereka di historic Palestin yang sekarang ni dipanggil Israel. Jadi selepas pada itu tanah mereka masih lagi dirampas. Ini sejarah ringkas pada tahun 1967 yang 1948 dipanggil Nakba oleh orang Palestin, pada 1967 dipanggil Naksa, apabila tanah di tebing barat juga diserang dan dirampas oleh golongan Zionis, dan sehingga hari ini mereka menjajah, menduduki, occupation, dan tidak memberikan hak yang sama kepada orang Palestin. Basically military occupation di mana di bawah mereka tidak dapat bergerak bebas, rumah mereka boleh dimasuki bila masa oleh tentera Palestin, askar Israel bila masa, dan sebagainya lah yang kezaliman yang berlaku di West Bank. Jadi ini semua adalah usaha golongan Zionis yang datang dari Eropah. Mereka lah orang Zionis datang dari Eropah yang mempunyai projek untuk mewujudkan sebuah negara hanya untuk orang-orang Yahudi. Jadi ini projek bukan sebuah datang dari Eropah. Yang mempunyai projek untuk saya rasa ada echo juga pasti. Jadi mereka bukan semua disokong oleh, tidak disokong oleh semua orang Yahudi, tapi only orang-orang Yahudi sekular di Eropah telah memulakan projek ini, projek untuk mewujudkan sebuah negara hanya untuk orang Yahudi, a homeland for the Jews. Jadi daripada awal lagi mereka mempunyai perancangan untuk displace, menggantikan penduduk tempat itu yang pada masa itu adalah orang Palestin, digantikan dengan orang-orang Yahudi. Itu yang menjadi projek Zionis, dengan dibantu oleh Britain yang mempunyai sikap racism, yang perkauman, yang memang mahu menghalau mereka keluar daripada Eropah pun. Jadi untuk mewujudkan sebuah negara Zionis tadi, negara untuk Yahudi, itulah dia terpaksa maknanya sebab ini projek dia menghalau orang-orang Palestin keluar, supaya sama ada semua sekali adalah orang-orang Yahudi ataupun majoriti adalah orang-orang Yahudi. Sebab itulah orang Palestin sekarang dihalau keluar, didera, dan dia tidak dibenarkan pulang ke tanah air mereka. Jadi projek itu bermula, saya sebut tadi, even sebelum Perang Dunia Kedua, projek itu bermula sebelum Perang Dunia Pertama lagi, 1875, bila golongan Zionis berjumpa untuk memulakan projek ini. Tetapi dia berterusan sehingga hari ini sebab dia nak pastikan bahawa tanah di tebing barat juga dimiliki oleh mereka. Jadi saya sebut tadi, ini adalah isu kezaliman. Jadi kalau dari segi kemanusiaan, mestilah manusia kena menentang kezaliman. Dari segi orang Islam, itu adalah tanggungjawab orang Islam lah, terutama sekali. Bukan saja kita kena membela binatang yang dizalim, bukan saja. Kalau manusia lagilah, dan kalau manusia itu adalah daripada orang Islam, lagilah kita kena membuat sesuatu. Tanggungjawab kita sebagai seorang Islam adalah untuk menentang kezaliman. Kalau dalam hadis Nabi SAW yang sangat masyhur, maru'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika al iman. Iaitu apabila kita melihat satu mungkar berlaku, mungkar dari segi kezaliman dilakukan terhadap orang lain, kita hendaklah menyekat dengan tangan atau dengan kuasa yang kita ada. Kemudian kalau tidak mampu dengan kuasa yang kita ada, kita kena sekat dengan lisan. Dan jikalau tidak mampu juga, kita sekat dengan qalb ataupun hati kita. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi itulah tanggungjawab kita untuk menyekat kezaliman atau kemungkaran kezaliman yang berlaku di Palestin. Kalau dengan dia paling lemah sekali adalah membenci dengan hati. Itu yang paling lemah sekali, ya. Jadi kalau kita boleh buat selain daripada itu, kita boleh bercakap dan kita boleh buat benda lain. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Ini diajar oleh Nabi SAW. Jadi saya beri kat situlah. Mungkin. Okey, terima kasih Prof. Jadi kalau mengikutkan Prof punya sedikit ada bagikan titik tolak apa yang telah terjadi di Palestin, lebih daripada 73 tahun lah sebelum perang pertama sampai sekarang, dia sikit-sikit cuma
dia punya start mapping tu pada 1948, dan apa yang kalau Prof menjawab dekat hujung tadi, kenapa kita kena buat talk lagi, saya kesimpulkan, selagi ada kezaliman di atas muka bumi ni adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk menolong. Apatah lagi yang dizalimi itu adalah saudara kita. Kalau saudara kita tak tolong, siapa lagi nak tolong? So memang dah menjadi it's really our responsibility kalau kita, itu yang saya faham daripada apa yang Prof Nazari cakap tadi lah. Mungkin Dr. T, Prof T ke nak tambah sikit daripada situ. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara, nak panggil nama panjang ke nama pendek ni? Pendek juga lah. Saudara Bun dan Prof, sahabat saya Prof Nazari, orang kampung saya sebenarnya tu Prof Nazari. Tapi dah tak tahu dah lama dia pun tak balik kampung lama, saya pun tak balik kampung. Kami dah migrate ke Lembah Kelang. Kampung dekat mana? Dekat Terengganu? Kami dekat Terengganu. Okay. Saya ingat, tak tahulah Prof Nazari ingat ke tak, pernah kami satu kampung tu main bola masa dia kecil-kecil dulu. Masa saya sekolah rendah, main bola, dia tak ada main bola. Pernah lawan kampung. Dia kampung lain, saya kampung lain. Kita lawan. Saya kampung Batas Baru, dia tepi sikit. Saya masih ingat lah. Okay. Alhamdulillah, seperti yang Prof Nazari sebut tadi, tentang tentang kenapa kita perlu memperjuangkan. Ialah selain dari aspek sebagai seorang Islam, kalau kita non-Muslim pun, aspeknya adalah aspek, kalau non-Muslim adalah kerana ini isu kezaliman. Ini memang isu di mana orang tempatan, orang yang ada di situ dihalau keluar dan tak diberi untuk datang balik kembali. Atas dia punya premis lah bahawa this is their promised land kan. Itu atas. Dan kalau kita bercakap biasanya berhujah dengan orang Yahudi, dia kata pun kerana mereka yang dah lama tinggal di situ kan. Sebagai contohnya lah. Sedangkan kalau kita tengok history sejarah yang sebenarnya pun, sebenarnya yang paling lama duduk di situ daripada awalnya adalah apa yang kita panggil the Canaans ataupun Canaanites. The Canaanites was the first, dan selepas itu barulah dalam lebih kurang 1800 BC memang yang duduk before Christ ni memang yang duduknya adalah Canaanites. Dan the Hebrews ni dia datang hanya lebih kurang dalam 700-600 BC. Dan the Canaanites ini yang akhirnya dia bila Islam datang dalam lebih kurang 700 AD itu, mereka masuk Islam dan dia mula bercakap dalam bahasa Arab, so dia became Arabs. So itu daripada tahun berapa? Daripada tahun 700. Jadi 700 sampai sekarang tu sudah lama lah kan, dan lebih dan kalau kita ambil daripada awal dia daripada 2000 before BC, jadi sebenarnya mereka lah lebih berhak untuk tanah tu kan. Itu kalau kita ambil dari segi sejarah, dari segi history, is basically adalah a displacement of a group of people from their homeland and not allowed to come back. Setelah mereka dihalau keluar tanpa apa ni, illegally lah, kira illegally. Sebab walaupun kalau kita tengok bangsa-bangsa bersatu pada tahun 1947 bagi the partition plan, iaitu menubuhkan dua negara, satu negara Israel dan juga satu negara Palestin. Tapi dia ada klausa dalam tu bahawa
orang yang sudah ada di dalam tu dengan memiliki tanah apa tidak boleh dikacau lah kan, tak boleh dibuang ke apa. But instead that did not happen. Kalau malahan kalau kita tengok dari sejarah, Menachem Begin, dia yang jadi PM yang keempat kata silap. Dia pernah menyatakan bahawa Moshe Dayan, sebab Moshe Dayan masa tu dia mengetuai kalau tidak Irgun atau Stern Gang, salah satu kumpulan teroris pada waktu itu kumpulan teroris tau, bukan teroris Zionis dan kerja mereka adalah menyerang orang-orang tentera British pada masa tu, sebelum ada negara Israel. Jadi sebelum mereka bila 1947, jadi sebelum mereka ada negara pun, what they did was yang Prof Nazari sebut tu, dia mulakan dengan genocide, ethnic cleansing. Dalam tahun 1948, April 48 kepada bandar Deir Yassin. That was the start. Dan Moshe Dayan said this. Dia kata, if we didn't do, kalau kami tak buat the massacre, dan dia yang sebut massacre. If we didn't do the massacre at Deir Yassin, pada waktu itu Israel tak akan wujud. Artinya the plan was to do that, ethnic cleansing. So because apa yang dia buat dengan Deir Yassin is a small town yang ada population pun dalam 600 lebih kurang, small village lah kan, 600. And what they did adalah, apa yang dia orang buat adalah setiap rumah dia bakar atau dia bom dan dihalau semuanya. Dia bunuh about 200 plus, 200 lebih, yang lagi 300-400 orang dia arakkan keluar dan dia baling batu apa, dan dia beritahu war-warkan kepada orang kampung-kampung lain tu, kalau you all tak leave this land given to us, diberikan kepada kami oleh UN, Bangsa-Bangsa Bersatu, this is what will happen to you. So kita tengok dari sebenarnya kalau kita ambil bekas Perdana Menteri Israel sebut tu, Israel tidak akan wujud tanpa the beramai-ramai massacre of Deir Yassin. Okay. Artinya apa? That was the start. Dan jadi if you take that kan, kalau kita ambil itu sebagai satu kenyataan permulaan, dan jadi kita fahamlah bahawa ini adalah orang lain datang dan menghalau, membunuh dan menghalau for whatever. Sedangkan legally kalau dari segi legal dalam Bangsa-Bangsa Bersatu, there is a very clear clause yang menyatakan bahawa penduduk yang tinggal di situ tidak, dan yang memiliki harta atau apa itu tak boleh dikacau. They should be given their rights, and that didn't happen lah. Jadi kalau bukan legal ataupun kemanusiaan. Okey, terima kasih Prof Dr. Tengku. Dia lagi sebagai seorang pendidik, dia memang tengok isteri tu sampai berakar umbi, sampai terlalu jauh dia punya sejarah macam mana benda ni. Pendidik. So semua Prof yalah, kalau kita ikut undang-undang pun dah cakap kalau nak duduk bagi partition 1948 pun dah tak boleh ada expand of orang yang dah duduk kat situ. So benda tu tak berlaku, bukan setakat tak berlaku, dia pergi